kepercayaan. Okay, apa itu agama dan kepercayaan? Kalau kat sini boleh nampak lah. Okay, agama ni dia merupakan satu sistem berkaitan anutan, keimanan dan penyembahan terhadap Tuhan. Maksudnya agama ni dia benda yang kita agung-agungkan ataupun kita orang panggil yang kita percayalah, kepercayaan kita. Okay, kalau macam kita orang Islam, kita percaya kepada Allah. Kalau agama Kristian dia percaya Jesus, Nabi Isa tu anak Tuhan. Okay, kalau India dia percaya kepada dewa. Tu dia punya agama dia sendiri. Okay, kepercayaan merupakan pegangan yang diyakini dapat menjadi panduan dalam kehidupan. Benda yang boleh dijadikan panduan dalam kehidupan. Kalau macam kepercayaan ni, kebanyakannya kita boleh tengok dekat bahagian Sabah Sarawak. Macam tu lah. Okay, orang Dayak, orang Iban, dia ada dia punya kepercayaan dia sendiri. Okay, dan masyarakat kerajaan alam Melayu memiliki agama dan kepercayaan yang memberikan panduan dalam kehidupan seharian mereka. Dia jadikan agama dan kepercayaan ni sebagai panduan dalam kehidupan dia. Di samping itu, pemerintah kerajaan alam Melayu berperanan penting untuk memastikan pengukuhan dan kelangsungan agama dalam kerajaannya. Maksudnya, pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengukuhkan agama dalam sesebuah kerajaan dia tu. Macam sekarang lah. Okay, Malaysia, agama rasmi Malaysia sekarang apa? Islam. Malaysia agama rasmi dia apa? Orang Malaysia takkan tak tahu. Islam. Islam. Jadi Islam ni sebagai agama rasmi Malaysia. Okay, jadi pemerintah lah yang berperanan untuk menjaga agama Islam ni sebagai agama rasmi. Okay, kalau kat Malaysia yang paling tinggi sekali siapa? Siapa yang paling tinggi sekali dalam Malaysia ni? Islam. Siapa? Imam? Islam. Maksud saya golongan apa? Siapa? Perdana Menteri. Ada lagi atas dia. Perdana Menteri tu dia yang mentadbir negara. Raja ataupun sultan. Raja yang di-Pertuan Agong. Jadi agama Islam ni dekat Malaysia dia di bawah tanggungjawab yang di-Pertuan Agong. Okay? Yang di-Pertuan Agong ni sebagai ketua agama Islam di Malaysia. Jadi kalau ada apa-apa yang berkaitan dengan agama Islam, dialah yang orang kata yang bertanggungjawab. Maksudnya. Okay, kepercayaan awal. Kepercayaan awal masyarakat alam Melayu ialah animisme dan dinamisme, yang berkait rapat dengan alam sekeliling. Benda-benda yang berkait dengan kehidupan dia. Contoh, dekat kawasan dia tu ada satu pokok. Pokok tu boleh dijadikan sebagai orang kata tempat penyembahan dia. Tu yang dipanggil animisme dan dinamisme. Benda-benda yang berkait dengan alam sekeliling dia. Cara hidup masyarakat yang hampir sama di seluruh alam Melayu menjadikan kepercayaan mereka juga hampir serupa. Kepercayaan dekat alam Melayu ni dia lebih kurang je, sama je. Animisme ni. Apa itu animisme? Saya ambil dulu ayat ni. Saya ambil kita buat peta minda bagi awak nampak sikit. Apa itu agama? Satu lagi, kepercayaan.
Okey, ni maksud bagi agama dan kepercayaan. Awak boleh tengoklah kat sini. Okey, apa itu agama? Apa itu kepercayaan? Bagi cantik sikit. Okey. Ni yang saya terangkan tadi. Agama ni dia berkaitan dengan anutan, keimanan, penyembahan terhadap Tuhan. Kalau kepercayaan pula, pegangan yang diyakini dapat menjadi panduan dalam kehidupan. Untuk kepercayaan, dia ada dua pula dalam kepercayaan ni. Yang pertama, animisme ataupun animism. Animisme dengan satu lagi baru masuk, Cheryl. First time saya tengok Cheryl ni. Selamat datang Cheryl. Dinamisme. Okey, kepercayaan dia ada dua. Okey, satu animisme, satu lagi dinamisme. Okey, apa itu animisme, apa itu dinamisme? Okey, animisme ni ada siapa-siapa nak cakap ke? Saya dengar suara tadi. Tak ada. Okay. Kalau tak faham, bagi tahu je tu. Okey, saya boleh ulang balik. Okey, untuk animisme, apa itu animisme? Okey, animisme ni ialah dia percaya bahawa setiap makhluk ni ataupun hidupan, benda yang ada dekat alam ni lah, makhluk macam ni lah, macam kita lah, manusia, haiwan, kucing ke, anjing ke, anak ke, dan tumbuhan memiliki roh atau semangat. Dia punya roh dia. Maksudnya bila dia tengok batu ke, dia cakap batu ni pun ada roh, ataupun ada semangat. Saya ambil dulu ayat ni, maksud dia. Ni maksud bagi animisme. Apa keluar benda ni pula? Ni maksud bagi animisme. Dia percaya bahawa setiap makhluk, hidupan dan tumbuhan memiliki roh atau semangat. Maksud bagi dinamisme pula. Dinamisme ni dia kepercayaan terhadap kekuatan yang juga dikenali sebagai mana atau semangat. Lebih kurang je. Alright. Dah. Kalau animisme ni, yang tadi, dia percaya setiap makhluk dan tumbuhan memiliki roh atau semangat. Maksudnya setiap benda yang ada dalam dunia ni dia ada roh dia atau ada semangat dia. Kalau dinamisme ni, dia percaya terhadap kekuatan, yang juga dikenali sebagai mana atau semangat. Maksudnya sesuatu benda tu bila dia puja, benda tu akan bagi dia sesuatu. Ataupun akan bagi kebaikan lah kepada dia bila dia puja benda tu. Itu maksud dia. Faham tak beza animisme dengan dinamisme ni? Faham.
Okay. Dia macam lebih kurang sama tapi dia ada lain sikit. Okay, awak boleh tengok dalam gambar ni. Dalam buku teks ni ada gambar ni. Okay, kalau animisme ni nampak. Okay, dia buat upacara terhadap orang. Okay, kalau dinamisme ni dia punya upacara dia lain sikit lah. Macam dia sediakan apa, beras ke, beras pulut ke, buah-buahan ke, dia nak bagi makan kepada semangat. Macam tu lah. Okay. Animisme, okay. Okay, dia berkait rapat dengan kepercayaan terhadap makhluk halus. Okay, dan penyembahan kepada roh nenek moyang yang telah meninggal dunia yang dipanggil Hyang. Okay, dia sembah nenek moyang dia yang dah lama meninggal tu. Okay, maksudnya bila dia sembah nenek moyang tu, jadi nenek moyang dia boleh jaga family dia lah. Macam tu lah maksudnya. Okay, kalau dinamisme pula, okay, dia anggap setiap benda yang ada mempunyai mana. Okay, mana ni dia macam kekuatan lah. Okay, semangat. Okay, benda yang boleh orang panggil mempengaruhi kehidupan seseorang. Okay. Contohnya, okay, upacara pemujaan semangat tanaman. Okay, dilakukan agar mendapat hasil tanaman subur dan banyak. Okay, selalu ni akan orang panggil hari saya lupa. Gawai. Betul lah. Okay, hari gawai. Okay, bila hari gawai, masyarakat Dayak selalu, okay, dia akan buat upacara pemujaan. Okay, semangat padi orang panggil. Okay, dia puja padi tu, macam dia bagi, maksudnya dia sediakan orang panggil makanan lah. Okay, untuk semangat tu. Okay, bila dia buat macam tu, dia percaya nanti padi tu akan hasilkan lebih banyak beras. Okay, jadi dia dapatlah hasil tanaman yang subur dan banyak. Tu beza dia. Okay, faham tak? Faham tak macam mana animisme dengan dinamisme? Faham. Saya ambil isi penting je. Saya masukkan. Bagi Faham, cikgu. Okay, saya ambil ayat ni. Okay, ni contoh bagi animisme. Okay, penyembahan kepada roh nenek moyang yang telah meninggal dunia yang dipanggil Hyang. Okay, contoh bagi dinamisme pula. Ini contoh dia. Okay, ini contoh bagi dinamisme. Okay, ada apa-apa soalan pasal animisme dengan dinamisme ni? Ada apa-apa soalan tak? Apa lagi yang awak tak faham tentang animisme dengan dinamisme? Tak ada Tak ada. Okay, kalau tak ada, nanti kita sambung. Saya siapkan sekejap. Okay. Ini dinamisme. Okay, dinamisme dengan dinamisme. Okay. Okay. Alright. Okay, next.
Okey, penyebaran agama Hindu, Buddha, Islam sebelum abad ke-15. Yang ni awak boleh tengok lah. Cikgu kat situ kenapa cikgu tulis sama? Saya tulis. Mana sama? Oh, lah. Nasib baik awak bagi tahu. Sama. Yang Sekejap, saya ubah. Dinan tu. Dia tak masuk, saya copy tadi. Nasib baik awak bagi tahu. Okey, tahu lain. Okey. Kat sini awak boleh nampak jelas sikit lah. Okey, saya ambil isi penting je. Okey, seterusnya. Okey, penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15. Okey, dekat Kerajaan Alam Melayu ni, sebelum abad ke-15, ada 3 agama utama yang ada dekat alam Melayu ni. Yang pertama Hindu, kedua Buddha dan Islam. 3 saja. Awak jangan cakap pula ada agama Kristian. Tak ada. Kristian tak ada dekat Kerajaan Alam Melayu sebelum abad ke-15. Yang pertama agama Hindu. Agama Hindu dan Buddha. Dia tersebar sebelum Masihi. Dia mempengaruhi masyarakat kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan Gangga Negara. Ada berapa kerajaan di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maksudnya semua kerajaan alam Melayu ni, dulu semua adalah agama Hindu dan Buddha. Kemudian lepas tersebarnya agama Hindu dan Buddha, wujud agama Islam. Agama Islam tiba di alam Melayu mulai abad ke-7. Agama Islam seterusnya tersebar dan diamalkan dalam kerajaan Melayu seperti Champa, Majapahit, Kedah dan Pasai. Ada 1, 2, 3, 4 kerajaan alam Melayu. Kerajaan Pasai ni kerajaan kecil lah. Bukan 7 kerajaan yang besar ni. Namun begitu, beberapa aspek kehidupan masyarakat Melayu seperti sistem pemerintahan, bahasa, persuratan dan seni bina. Tapi walaupun kerajaan alam Melayu ni, dia ada agama Islam, tapi dia masih mengamalkan budaya Hindu dan Buddha. Tapi dia disesuaikan lah dengan agama Islam tu. Contoh, awak boleh tengok majlis kahwin. Majlis kahwin orang Melayu ni, dia ada bersanding. Majlis persandingan. Majlis persandingan tu adalah, kalau dalam Islam dia tak ada pun cakap kalau lepas kahwin kena bersanding. Tapi disebabkan budaya masyarakat alam Melayu dulu. Masa zaman Hindu Buddha. Dalam agama Hindu Buddha dia ada buat macam persandingan lah. Macam tu. Jadi budaya tu masih lagi diamalkan sampailah ke sekarang. Tapi dia bersesuaian lah dengan agama Islam. Benda tu tak salah dalam agama Islam. Selagi dia tak ada unsur-unsur yang boleh menyesatkan akidah, tak apa. Agama Hindu, Buddha dan Islam tersebar ke alam Melayu lazimnya berkait rapat dengan peranan mubalih. Mubalih ni maksudnya orang-orang pendakwah lah, golongan-golongan pendakwah. Pemerintah dan perkembangan perdagangan antarabangsa. Ini adalah faktor-faktor penyebaran agama-agama ni dalam kerajaan alam Melayu. Ni dia punya gambar rajah laluan penyebaran agama. Macam mana agama ni tersebar dekat alam Melayu. Kalau awak tengok dekat sini, yang warna biru ni, agama Hindu. Agama Hindu ni asalnya daripada mana tu? Dekat peta tu dia tulis. India. Agama Hindu daripada India. Daripada India dia tersebar ke
Kedah Kerajaan Tua. Alam Melayu. Okey, ke Kedah Tua, ke Campak, Angkor, Funan. Okey, kemudian agama Buddha. Okey, agama Buddha dari mana? India juga. Sama juga, daripada India juga. Okey, kemudian agama Islam. Arab. Okey, agama Islam daripada tanah Arab. Okey, kita tahulah agama Islam ni dia muncul daripada tanah Arab lah. Okey, Nabi kita, Nabi Muhammad. Okey, dia sebarkan agama Islam. Jadi jauh ni nampak daripada tanah Arab sampailah ke kerajaan alam Melayu, sampai agama Islam ni. Okey, faham yang ni? Tentang penyebaran agama Islam ni. Agama Islam. Faham. Jadi 3 agama. Okay, saya keluarkan isi penting Okay, sini agama. Agama utama di alam Melayu sebelum abad ke-15 Masihi. Awak kelas apa lepas ni? Pendidikan Islam. Dengan Ustazah Rohaya. Ustazah Raya. Pukul berapa? 9.30 10. Oh, 10. 9.30. 9.30 kita orang rehat. Oh, rehat. Selalu dengan Ustazah Raya kelas online ke apa? Ke dia bagi latihan je? Dia bagi latihan. Kadang dia bagi kuis. Oh, tak ada buat Google Meet? Ada masa tu sekali je. Oh, ada juga. Oh, okey. Okay, tak apa, saya habiskan yang ni dulu. Sekejap, saya buat nota yang ni dulu. Sekejap. Okay, agama utama di alam Melayu ada 3 tu. Yang pertama apa tadi? Agama? Hindu. Okay, agama Hindu. Okay, yang kedua agama? Agama apa? Buddha. Okay, Buddha. Okay, Agama yang Buddha. ketiga, agama? Agama Islam. Okay, ni 3 agama utama yang terdapat dalam kerajaan alam Melayu sebelum abad ke-15. Okay. Okay, apa lagi isi penting dari sini kita boleh ambil? Okay, agama Hindu Buddha. Oh, saya tak buat ambil. Okay, agama Hindu Buddha dia tersebar masa bila? Sebelum Masihi. Okay, sebelum Masihi. Okay, untuk agama Islam? Sebila agama Islam tersebar? Abad ke-7. Okay, Islam abad ke-7. Abad ke-7. Okay, nampak sikit beza dia. Okay, agama Hindu Buddha dulu sampai, kemudian agama Islam.
pada abad ke-7. Okay, apa lagi isi penting kat sini boleh ambil? Okay, ni boleh. Okay, kerajaan yang mengamalkan agama ni. Okay, untuk agama Hindu, Buddha, semualah. Okay, ketujuh-tujuh kerajaan alam Melayu ni dia amalkan agama Hindu dan Buddha ni. Okay, untuk agama Islam pula, dia bukan semua yang amalkan. Okay, yang amalkan hanyalah Campa, Majapahit, Kedah dan Pasai. okay, bagus. Okay, ni sahaja yang amalkan. Okay, Campa, Majapahit, Kedah dan Pasai. Okay, apa lagi sih penting boleh ambil? Okay, yang ini kita boleh ambil ni. Isi penting. Okay, cara penyebaran agama ke alam Melayu ni. Cara penyebaran agama di alam Melayu. Okay, yang pertama, macam mana agama ni boleh tersebar adalah disebabkan peranan mubalik. Okay, mubalik, okay, pemerintah dan yang ketiga, Perkembangan. okay, perkembangan perdagangan. Okay, tiga faktor yang berkait dengan penyebaran agama dekat kerajaan alam Melayu. Okay. Satu. Okay, dah selesai. Okay. Okay, sebenarnya ada lagi topik ni, tapi yang ni banyak lagi ni. Yang ni saya sambung kelas seterusnya lah. Okay, ni ke surat 58 dengan 59. Jadi hari ni kita belajar yang ni dulu. Okay. Okay, saya ulang balik Okay, dalam bab 4 ni, okay, agama, kepercayaan dan keunikan masyarakat, warisan masyarakat kerajaan Melayu. Okay, ada agama, kepercayaan dan juga keunikan masyarakat kerajaan alam Melayu. Okay, yang kita belajar hari ni tentang agama dan kepercayaan. Okay, masuk agama. Apa itu masuk agama? Okay. Dia sistem berkaitan anutan, keimanan dan penyembahan terhadap Tuhan. Okay, itu agama. Okay, kalau kepercayaan, pegangan yang diyakini dapat menjadi panduan dalam kehidupan. Okay, dalam kepercayaan pula ada dua. Okay, animisme dengan dinamisme. Okay, apa itu animisme, apa itu dinamisme? Tadi saya dah terangkan. Okay, kemudian apa lagi kita belajar? Okay, kita belajar agama. Okay, ada 3 agama utama dalam alam Melayu. Okay, agama Hindu, Buddha dan Islam. Okay, agama Hindu, Buddha, okay, dia tersebar sebelum Masihi. Agama Islam pada abad ke-7. Dan cara penyebaran agama di alam Melayu ada 3. Peranan mubalik, pemerintah
perkembangan perdagangan antarabangsa. Okay, ni saja untuk hari ni. Okay, faham tak? Faham. Ada apa-apa yang tak faham tak untuk setakat ni yang kita belajar ni? Tak ada. Tak ada Okay, kalau tak ada, nanti minggu depan kalau kita boleh buat Google Meet, saya akan buat Google Meet lah. Kita sambung mana yang tak siap lagi ni. Tak siap lagi ni peta minda ni. Okay, boleh? Boleh. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa